Hello, Assalamualaikum guys dan selamat datang. Okey. Pertama sekali saya ingin mengucapkan takziah kepada ahli-ahli keluarga yang meninggal ketika banjir inilah. Macam mana kita tahu ada accident dan ada pelbagai kecelakaan, ada yang kena short daripada tiang elektrik bagi korang yang duduk di KL ataupun kawasan-kawasan banjir, elakkanlah daripada tempat-tempat yang terjejas macam banjir ke apa-apalah. Sekarang ni pun kita tengok ada kebakaran yang berlaku di flat Ceras, betul tak? Di Ceras pun ada kebakaran, time-time hujan pun kebakaran, mungkin ada lintas pintas ataupun apa yang kita dapat jagakan. Kemalangan yang berlaku lah dari segi mungkin lintas pintas lah. Saya rasa mungkin lintas pintas ataupun tak tahulah. Itu bagi pihak bomba yang akan siasat lah. Okay, so hari ini macam saya janjikan, saya akan share tips untuk bagi kenderaan-kenderaan lah. Bagi saya spesialis motosikal, untuk kereta saya mungkin tak berapa nak pandai. Okay, bagi bagi motosikal mungkin saya dapat bantu. Okay, dari segi untuk kurangkan kos lah. Okay, dapat kurangkan kos ataupun boleh buat sendiri kalau tengok video ni lah. Kalau pandai, kalau tak pandai pergi ke kedai berdekatan ataupun ada kawan-kawan yang boleh buat, insya-Allah boleh ikut tips ni. Okey, mungkin bagi mereka-mereka di luar sana mungkin ada kedai macam saya, ada kedai motor, mungkin perkongsian ini akan merugikan kami ataupun merugikan orang lain, tapi kita kena faham, okey, setiap rezeki yang Tuhan bagi ni ada rezeki orang lain lah. Dan pada situasi ni kita faham pada PKP ni ramai terjejas akibat hilang pekerjaan dan macam-macam lagi lah. So mereka boleh gunakan wang untuk repair motor ataupun repair kenderaan yang tenggelam untuk keperluan lain lah, makan dan tempat tinggal dan sebagainya lah. Okay, kita faham. Okay, saya pun faham ada yang mungkin ada yang berkecil hati ataupun ada yang marah dengan saya akibat saya share ilmu ni lah, ataupun cara untuk mengatasi ataupun nak repair lah motor agar kembali elok. Okay, ataupun dapat kurangkan kos tanpa overhaul. Okay, tapi kalau terpaksa overhaul, mungkin terpaksa overhaul lah. Okay, tapi saya try share tips dan saya punya hujah kenapa perlu buat macam tu. Okay, so first kali kita kena faham, setiap kali motor kita mati enjin, piston akan berada di kedudukan BTDC. Okay, faham BTDC, before top dead center, bermakna kedua-dua valve dari kedua-dua valve pada keadaan tu adalah keadaan tertutup. So kalau banjir sekalipun, dia tidak akan masuk ke ruang pembakaran. Okay, combustion chamber tak akan masuk. So motor korang sebenarnya tak akan karat pun dalam bahagian plug, dalam bahagian pembakaran, bahagian piston dengan plug tu, bahagian pembakaran tu mapatan, memang tak akan ada air untuk masuk kecuali valve korang bocor. Okay, tenggelam macam mana pun tak akan masuk. Okay, kecuali tekanan sangat tinggi lah, masuk bawah laut ke kan, mungkin dia akan masuk lah. Tapi kalau banjir macam biasa, tekanan tak tinggi, biasanya tak akan masuk. So apa yang korang perlu buat? Okay, first kali jangan start motor korang. Okay, macam saya cakap sebelum ni, saya cakap banyak kali dah, saya dah share benda ni banjir tahun lepas, 2019 ke 2020, 2019 ke 2020. Saya dah share benda ni. Okay, pada motor yang terjejas, jangan start motor. Sebab apa? Bila korang start motor, valve yang terbuka yang first kali adalah valve apa? Yes, valve exhaust. So mereka akan keluarkan valve exhaust dulu. Sorry, bukan mereka. Maknanya enjin korang tu, mesin korang tu akan keluarkan dua valve exhaust dulu. Kalau kita tengok pada camshaft, dia akan keluarkan dulu valve exhaust. Contohnya saya tunjuk Okey, ni head korang. Okey, ni ada valve exhaust. Exhaust, valve intake, in. Okey, ini piston. Ini piston korang, ini blok korang lah. Alright, ni blok korang. Biasanya dia akan ada di kedudukan BTDC. Kalau mati enjin, biasanya dia akan pergi ke BTDC, bermakna kedua-dua valve korang ni tertutup. So kalau ada air kat sini, kalau ada air yang di luar kat sini, dia tak akan masuk lah, dia akan tertutup sebab ada valve. Dia akan menghalang lah, dia akan prevent air ataupun apa-apa cecair ataupun apa-apa sekalipun daripada masuk. Korang letak lah apa pun, dia tak akan masuk. So sekarang ni kat mana kedudukan motor korang ni? Okey, kedudukan motor korang ni macam biasa kat sini lah. Air. Okey, ini contohnya intake punya lubang lah. Bermakna ni daripada carburetor korang, okay, carburetor, right? Mungkin air dah masuk sebab dah tenggelam, dah masuk. Tapi dia tak boleh masuk lagi bahagian plug. Okay, nampak tak? Ni plug, ni bahagian pembakaran korang. Sebab sekarang ni macam saya cakap, kebiasaannya peratusan besar motor korang akan berada di kedudukan, kalau kita tengok pada dial, dah akan duduk dekat mana? Yes, dah akan duduk kat sini. BTDC lah, BTDC. Ini TDC.
Okay, alright. Maknanya piston korang sebenarnya kat sini. Dia belum lagi sampai ke atas. Bermakna piston korang sebenarnya tak sampai top lagi. Dia masih kat sini. Bermakna takkan ada, macam saya ulang tadi lah, takkan ada air masuk. So korang first kali saya macam tadi, jangan start motor sebab ada air di belah sini dan ada air di belah sini. Bila once korang kick, valve exhaust akan buka dululah. Dia akan buka dulu. Dan apa akan terjadi bila dia buka? Ada air dalam exhaust ni yang masuk ke dalam. Bila satu pusingan, bila dia dah masuk air, dia akan mampat dengan air, kemungkinan blok korang akan boleh jadi pecah. Apa-apa sekalipun lah, pecah ke, jadi jam ke, apa ke, korang nak kick jadi keras. Mula first kick tu korang akan rasa okey. Kali kedua korang nak kick, dua tak boleh sebab ada air, ada apa ini? Dia ada cecair dah, dah ada air. Air ni tak boleh mampat. Kalau ada air ni mampat ni, dah akan boom satu kali. Dia bukan macam gas ataupun wap. Wap boleh mampat. Right? So kena faham bab ni. Jangan start dululah. Bermakna first kali korang kena buka exhaust korang kena buang air dulu. Okay, buka belah intake korang, buka belah kereta, buka belah intake. Kalau boleh pacakkan motor, pacak je motor. Kalau tak boleh buat apa juga, tonggengkan motor macam mana pun sekali, apa-apa sekalipun lah. Asalkan tak ada air dalam intake ni dan belah exhaust. Okay, belah exhaust senang sikit. Bila kita buka, kita tahu dah sebab head ni biasanya belah corong exhaust ni dia ke bawah. Bila kita buka tu air akan ke bawah. Pusingkan exhaust, kita buang semua air ya. Okey, tapi belah intake ni bahaya sikit sebab dia menuju ke bawah. Dia menuju masuk ke dalam ruang pembakaran. So kalau valve terbuka, dia akan sedut air ya. Right. So bahagian sini kau kena buka, first kali korang kena buang lah. Apa-apa air dalam carburetor kena buang. Belah intake ni kena buang. Lepas tu mungkin sengitkan motor ke apa ke, sengit terbalikkan motor korang kan. Tak kisahlah kalau korang nak jimat kos lah. Okey. Tank minyak mungkin susah sikit nak masuk air. Agak susah sebenarnya. Kalau motor korang tenggelam macam mana pun, sebenarnya air nak masuk dalam tank tu agak susah. Tapi ada kebarangkalian juga untuk masuk. Kalau korang was-was atau kalau korang boleh tinjau, boleh nampak ada air dalam, buka tank, buang lah. Lagi-lagi kalau injection. Injection ni lagi sensitif sebab dia pakai percikan lah. Dia pakai semburan. Maknanya dia perlukan betul-betul ruang yang sangat sikit. So benda tu boleh sumbat. Lagi-lagi kalau tempat banjir kita yang ada lumpur. Lagi masalah lah. Alright. Selain tu, kita kena tengok kalau korang pakai bypass hose, tahu tak bypass hose? Kalau kat enjin korang ni, korang ada pakai bypass hose tu. Yang hose tu kan. Itu salah satu punca enjin korang akan masuk air lah. Ini saya tak boleh buat apa sebab korang memang dah pakai. So kalau dah banjir, dia akan masuk lah. Dia akan masuk. Tapi kalau tak nak overhaul, buka kiri kanan je. Okay. Kalau korang tak nak lagi buka, contohlah tak tahu juga, drain je minyak hitam. Okay, nak lagi jimat, drain je minyak hitam. Masuk minyak hitam baru, turun running, buang balik flush 2-3 kali lah. Kalau tak nak overhaul, nak jimatkan kos. Kalau tak nak lagi bersih, buka kiri kanan, korang try cuci lah. Buka kiri kanan tu maksud saya, buka kiri belah magnet, casing magnet, dan buka belah kanan casing clutch lah. So korang boleh nampak lebih jelas adakah dah masuk air banyak ataupun sikit, ataupun mungkin dah masuk lumpur ataupun pasir-pasir yang banyak. Saya sarankan overhaul lah. Itu tak boleh buat apalah. Tapi ini adalah salah satu cara untuk korang jimatkan kos. Kalau tak masuk pasir, tak masuk apa, mungkin korang pun tak pakai bypass, mungkin kebarangkalian besar untuk nak kena overhaul tu sikit lah. Maknanya tak perlu overhaul lah untuk korang jimatkan kos. Sebab kebanyakannya, mana-mana kedai pun, saya sendiri kedai sekalipun, mana-mana kedai akan sarankan overhaul untuk kita cuci enjin. Tapi kita faham, macam saya kata, ini situasi korang tangan tak ada duit, korang nak buat pergi kerja, buat grab food lah, apalah, nak cepat satu hal. Dan mungkin banyak kedai yang orang dah hantar motor, so korang punya queue tu lambat. Right? Korang nak cepat. Okey, inilah caranya untuk jimatkan kos dan cepat. Tapi saya tak sarankan benda ni. Tapi itu ikut situasi sekarang. Maknanya saya bukan sarankan dan saya tak galakkan lah. Tak sarankan dan saya tak menghalang. Ikut pada korang, mana yang korang rasa okey. Mana yang korang rasa okey. Rasa nak buat macam ni, boleh buat macam ni. Rasa nak overhaul, ada costing, ada bajet, buat je overhaul. Sebab lebih mudah lah. Tapi kalau tak ada, inilah caranya. Benda simple. Okey. Ini benda simple lah. Right. Kalau korang dah terstart, korang dah terstart. Oh bang, saya dah terstart, baru tengok video abang. Sekali nak kick tak boleh. Bermakna korang boleh hantar pergi kedai motor. Okey, korang buka plug. Plug ni korang buka dan korang kick. So cecair dalam ni dah akan keluar. Korang start lah. Sampailah korang nampak macam dah tak ada dah. Dah tak ada air kat dalam lah. Mana korang start tu dah kosong, dah tak ada keluar cecair, dah tak ada keluar wap ke apa ke. Okey, korang masuk plug baru. Ataupun kalau tak ada kedai yang buka, ataupun korang nak jimatkan lagi, cuci balik. Okey, plug korang tu bagi kering apa ke, korang lap ke, bakar ke plug korang tu, yang belah tu kan, belah dalam tu korang bakar, bagi kering apa ke, korang masuk balik, korang try start. InsyaAllah boleh hidup lah.
Alright. So yang lain-lain lagi mungkin korang punya motor yang tenggelam tu, bagi saya sidai dululah. Okay, sebab ada wiring-wiring yang mungkin bercantum, body dengan wiring bateri positif, dia mungkin ada bercantum ke ataupun ada air yang mengalirkan dia punya arus. Better korang sidai dululah. Sidai dulu, korang rasa betul-betul kering, dah rasa okey, baru korang start motor korang. Sebab dia boleh menyebabkan benda elektronik ni kita tak nak jangka kan. Kadang-kadang ada short habis, so dia boleh mengakibatkan banyak lagi kerosakan lah. Okey, itu sajalah daripada saya rasanya benda ni simple je. Tapi benda ini ramai yang tak tahu dan mungkin membuatkan banyak kerugian ataupun ada kedai yang mengambil kesempatan dari segi keadaan ni lah, dalam keadaan ni. Tapi saya faham, okay, saya sendiri kedai motor pun saya memang tak ambil kesempatan lah. Kalau saya ambil kesempatan, buat apa saya buat video macam ni. Alright, so dalam perkongsian saya ni, saya harap ada yang dapat membantu bagi korang yang terjejas akibat pendapatan PKP ni. Satu hal, hujan lagi, motor rosak lagi, saya faham benda tu. So ini kita tak ada nak cakap nak petikaikan kerugian lah, apa keuntungan lah, apalah. Ini saya sebab ini situasi untuk bantulah. Bagi korang-korang, saya minta maaf yang ada kedai motor ataupun korang yang pemain-pemain di luar sana mungkin terjejas ataupun kurang job ataupun cakap tu rasa kerugian atas perkongsian saya ni. Saya minta maaf banyak. Ini adalah sifat keinsanan saya. Okay, untuk saya sama-sama berkongsi pada mereka lah. Okay, alright, minta maaf sama-sama. Sesama kedai lah, kedai motor. Alright, saya sendiri kedai motor pun akan merasa juga kerugian atas sebab benda ni. Okay, tapi tak ada masalah sebab kita tahu lah, atas rezeki kita ada rezeki orang lain, insyaAllah Tuhan akan bantu. Jangan risau atas sebab rezeki ni. Alright, itu saja daripada saya. Semoga membantu kalian. Alright, benda simple tapi jangan buat kepala tahu. Alright, itu saja daripada saya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like and share. Bye.